Baru-baru ini, bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa rasuah sudah agak berlalu dan berleluasa. Orang bukan Islam ada yang melakukan rasuah, yang Islam pun ada juga melakukan rasuah. Dan saya rasa mungkin ini tidak perlu orang debatkan. Realitinya itu yang sedang berlaku sekarang. Itu yang dikatakan Muhyiddin Yassin. Namun yang mengejutkan, di dalam media ini pada hari ini mengatakan bahawa orang-orang Melayu sedang ditipu terang-terang dan sedang diperbodohkan terang-terang. Katanya Abdul Hadi Awang. Wow, ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia. Okey, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang menggemparkan ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini. Terima kasih semua. Baru-baru ini di dalam salah satu media ada mengatakan, dan Presiden PAS iaitu Abdul Hadi Awang sekali lagi mengajak orang Melayu untuk menyertai perpaduan yang diusahakannya agar bangsa berkenaan dapat diselamatkan, sekaligus mencontohi langkah yang didakwanya dilakukan Nabi Muhammad SWT dulu. Dan katanya Abdul Hadi Awang, ketika itu orang Melayu ditipu secara terang-terang akibat sikap lalai serta jahil dan dikatakan jahil masing-masing. Dan Abdul Hadi Awang juga berkata, orang Melayu menjadi mangsa dalam langkah politik negara selain menghadapi masalah, rasuah, keruntuhan moral dan lain-lain, termasuklah perpecahan dalam hal cabang agama serta perebutan harta. Apa yang dikatakan Abdul Hadi Awang, kaum Melayu dipermain-mainkan dan ditipu secara terang-terang dalam kejahilan serta kelalaian mereka. Dan Abdul Hadi juga yang pernah dilantik sebagai duta khas bertaraf menteri dalam kerajaan sebelum ini menegaskan orang Melayu tidak boleh membiarkan kuasa politik yang masih ada dan terlepas kerana jahil dan leka. Selamatkanlah keadaan hari ini dengan perpaduan bangsa Melayu Islam, seperti mana Rasulullah SWT memulakan dengan perpaduan bangsa Arab. Dan gesaan Abdul Hadi dan PAS ke arah perpaduan berteraskan Melayu bukanlah baru. Ia semakin ketara dibuat parti itu selepas berakhirnya PRU ke-14 pada 2018 dan menyaksikan PAS bekerjasama dengan UMNO melalui muafakat nasional. Dan keputusan pada PRU 15 pula menyaksikan bahawa PAS tercicir daripada kuasa sebagai kerajaan pusat. Sebagai pembangkang, dan Abdul Hadi antara juga pemimpin utama seteru kerajaan yang awal membayangkan bakal berlaku salah satu perubahan kerajaan di luar pilihan raya sekali lagi. Dan PAS telah mengadakan kerjasama secara rasmi memberikan sokongan kepada inisiatif proklamasi orang Melayu yang diawali bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan inisiatif tersebut juga disebut mereka sebagai mahu menyatukan semua orang-orang Melayu di Malaysia tanpa mengira parti. Dan bagaimanapun, setakat ini bersatu yang menjadi rakan PAS dan dalam PN belum menyatakan sokongan mereka kecuali melalui beberapa pemimpin parti terbabit atas kapasiti peribadi beliau. Dan menurut Presiden PAS iaitu Abdul Hadi Awang yang juga menyokong inisiatif Mahathir untuk menemukan para pemimpin
ilmuwan, yaitu parti politik, pertubuhan bukan kerajaan NGO, dan orang-orang yang berpengaruh dalam kalangan bangsa Melayu. Pada masa yang sama juga, Abdul Hadi Awang menggesa pihak yang tenggelam kerana menghalalkan segala cara untuk mencapai matlamat agar diketepikan. Golongan terbabit dalam ahli politik yang berusia 75 tahun itu turut menyerang secara pribadi tokoh-tokoh Melayu yang berjaya dalam bidang politik, ekonomi, akademik dengan berbagai ungkitan dan sindiran beliau. Dan Abdul Hadi juga mendakwa masyarakat bukan Islam dan bukan Melayu adalah golongan yang terbesar menjadi penyakau serta terlibat dalam kegiatan rasuah. Melayu yang bekerja sama dengan golongan terbabit, ia termasuk golongan cendekiawan yang meletakkan otak di dalam perut. Dan dia juga mengumpamakan Melayu dan cendekiawan terbabit seperti kera. Seperti yang telah kita tahu bahwa untuk rekod sebelum ini, yaitu Abdul Hadi Awang yang pernah mendakwa kalangan orang bukan Islam dan bukan Melayu adalah golongan yang terlibat dalam kegiatan rasuah, sama ada sebagai pemberi ataupun sebagai penerima. Dan dakwaan itu juga dikatakan bahawa dibuat berdasarkan kepada kajian dan peringkat PhD sebuah universiti tempatan. Dan bagaimanapun, pengurus IPN yaitu Muhyiddin Yassin kemudian mengundurkan polemik tersebut dengan menyatakan amalan rasuah tidak terhad hanya kepada penganut agama atau bangsa tertentu. Dan katanya realiti yang berlaku sekarang ialah amalan tersebut yang dilakukan oleh semua kumpulan dan berleluasa. Justru Muhyiddin yang juga seorang lagi bekas Perdana Menteri meminta agar isu tersebut tidak perlu didebatkan atau dikaitkan dengan mana-mana kumpulan serta penganut tertentu. Katanya Muhyiddin, rasuah sudah agak berlalu dan berleluasa. Orang bukan Islam ada melakukan rasuah. Yang Islam pun ada juga yang melakukan rasuah. Namun mungkin ini tidak perlu orang didebatkan. Realitinya itu yang sedang berlaku. Dan baru-baru ini beliau menyatakan ketika peresmian Muktamar PAS ke-68 di kota Sarang Semut, Alor Setar 3 September tahun lalu. Ini salah satu isu yang amat-amat menggemparkan dan isu yang amat-amat dahsyat buat seluruh rakyat Malaysia. Adakah ini salah satu petanda bahawa Anwar ini bakal digantikan atau kerajaan Anwar ini bakal ditenggelamkan? Oke, baiklah, setakat campur ringkas dari saya untuk Anda. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.